Okey, untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia, terdapat pelbagai kaedah seperti contoh PPT ataupun penilaian pencapaian terdahulu, ada juga penilaian amali termasuklah SLDN ataupun Sistem Latihan Dual Nasional di mana ianya menggabungkan pusat latihan dan juga syarikat. Jadi inilah yang dilakukan di antara kerjasama antara Yayasan Jacob, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan QSR Stores Sdn Bhd. Jadi untuk menerangkan lebih lanjut mengenai program SLDN ini, saya bersama dengan dua tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Tuan Haji Muhammad Hanafi Samad, Pengarah Pendidikan Negeri Johor, dan juga Tuan Rozaini Muhammad Sani, Pengerusi Yayasan Jacob. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh lihat sekarang ini semuanya memang menekankan mengenai kemahiran ataupun TVET. Jadi seperti mana saya katakan tadi, SLDN merupakan salah satu kaedah untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia. Mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu penerangan mengenai program SLDN ini, Tuan Haji. Terima kasih, Puan Syafiqah. Sebenarnya program sistem latihan dual nasional ini adalah kerjasama di Johor, Jabatan Pendidikan Negeri Johor bersama dengan Yayasan Jacob. Jadi dari segi usaha sama ini adalah yang berjulung-julung kali diadakan di sekolah menengah harian. Jadi perkara ini adalah perkara yang baik untuk pelajar-pelajar kita. Kita mulakan dengan 2 sekolah untuk kita melaksanakan perkara ini dengan jaya dengan Yayasan Jacob. Okey, apa di antara program yang ditawarkan sebenarnya? Untuk program SLDN di Negeri Johor, kita tawarkan adalah program untuk penghematan dan penyediaan makanan. Kita lakukan di outlet QSR di Negeri Johor dengan kerjasama dengan pada pihak Jacob, Yayasan Jacob. Dan untuk makluman Syafiqah, saya bagi pihak warga Jabatan Pendidikan Negeri Johor mengucapkan amat terima kasih penghargaan pada pihak Yayasan Jacob yang dapat menjadi sistem integrator terhadap pelaksanaan program SLDN ini dijayakan. Dan ini adalah julung-julung kali yang diadakan di sekolah menengah harian di negara kita ini. Okey, jadi kepada mungkin anda yang masih lagi kurang faham mengenai SLDN, di mana SLDN menggabungkan pusat latihan dan juga syarikat, di mana di pusat latihan berlakunya amali ataupun teori itu, jadi di syarikat akan berlakunya praktikalnya. Jadi praktikal akan berlangsung di QSR Stores Sdn Bhd. Mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana pelaksanaannya, Tuan? Terima kasih Syafiqah. Terima kasih juga RTM kerana menjemput Yayasan Jacob pada pagi ini. Pelaksanaannya seperti mana yang Tuan Haji telah nyatakan adalah gabungan antara latihan praktikal atau amali dan juga pembelajaran teori. Jadi di QSR Store kami telah peruntukkan dalam 5 buah kedai restoran di mana mereka menjalankan program praktikal atau amali, di mana mereka akan berdepan dengan pelanggan dan sebagainya, dan 1 restoran untuk mereka melakukan pembelajaran teori. Jadi dengan pelaksanaan ini, mereka akan dapat mendapatkan kemahiran bukan sahaja dari segi komunikasi, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan sebagainya, tapi juga dari segi perkhidmatan pelanggan, pengurusan masa, pengurusan diri sendiri dari segi keterampilan dan sebagainya. Dan ini adalah penting kerana mereka perlu melalui cabaran masa akan datang. Jadi kami harap ini dapat membentuk mereka menjadi insan yang lebih holistik dari segi keupayaan mereka dalam menghadapi cabaran-cabaran masa akan datang. Dan di samping mendapatkan juga pendidikan secara formal di sekolah menengah harian. Jadi kami agak terujalah dan agak bangga dapat bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan juga Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Selatan dalam inisiatif ini. Satu peluang yang cukup baik sebenarnya bagi perantis yang terlibat dalam sistem latihan dual nasional ini. Tapi bagi pihak syarikat sendiri untuk QSR, apa sebenarnya di antara kebaikan program SLDN ini? Kami melihat ini sebagai satu tanggungjawab corporate Johor Corporation. Yayasan Johor Corporation ditubuhkan oleh Johor Corporation untuk melihat dari segi banyak bidang yang kami sasarkan untuk target group yang kami rasa sesuai, seperti B40 dan pelajar-pelajar sekolah. Dalam bidang pendidikan, alam sekitar, seni budaya warisan dan juga kesejahteraan komuniti. Jadi program SLDN ini di bawah bidang pendidikan. Jadi kami lihat ini adalah tanggungjawab korporat yang kami perlu lakukan untuk membangunkan sasiah dan sosioekonomi kita di Malaysia ini.
Dan kami rasa pendidikan anak-anak muda, generasi muda ni penting untuk kita membina human capital ataupun bakat-bakat yang kita perlukan untuk membangunkan negara pada masa akan datang. Yeah. Jadi kami lihat ini adalah sumbangan kami untuk jangka masa yang panjang. Yeah. Dan pada masa yang sama kita juga dapat melibatkan mereka dalam perniagaan daripada peringkat muda. Dan kami seperti mana yang Tuan Haji nyatakan, ini adalah yang pertama di Malaysia yang dilakukan untuk sekolah menengah harian. Ya. Tingkatan 4, tingkatan 5. Betul. Belum pernah diadakan sebelum ini. Ya. Jadi kami rasa banggalah dapat menjalankan program ini untuk kebaikan anak-anak muda kita. Ya, seperti mana Tuan katakan tadi, ini merupakan yang pertama sebenarnya di Malaysia. Selalunya program SLDN ini syarat minimumnya 18 tahun dan ke atas. Jadi sangat bertuahlah sebenarnya untuk 2 buah sekolah yang terlibat dalam program SLDN ini. Tapi kenapa dirasakan bahawa program berkemahiran ini sangat penting diterapkan daripada usia yang lebih muda, Tuan Haji? Dia yang cabaran dunia sekarang, Syafiqah, yang pentingnya bila peserta-peserta jika berjaya menamatkan program ini, SLDN ini, mereka sangat beruntung. Pertama, mereka akan dapat sijil tahap kemahiran tahap 3. Okey. Dia akan diberi sijil perhargaan oleh pihak QSR sendiri, yang mana memang sukar nak dapat sijil itulah sebenarnya. Dan mereka akan dapat sijil SPM macam biasa untuk dari Kementerian Lembaga Periksaan Malaysia, dan juga yang akan dapat sijil kemahiran mata pelajaran aliran kemahiran MPAK. Okey. Itu pun dapat. Jadi dia akan dapat 4 sijil dalam satu masa. Dan selepas itu, selepas habis program SLDN ini, mereka berpeluang untuk melanjutkan pelajaran jika mereka ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang kemahiran lain ataupun bidang yang sama dalam sijil SKM tahap keempat. Jadi ini beri ruang kepada pelajar-pelajar untuk meningkatkan lagi kemahiran mereka, kompetensi mereka. Dan kita pun sedia maklum, dalam dunia sekarang ini, pemain industri memerlukan pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi. Yeah. Dalam program SLDN ini, pelajar-pelajar peserta kita dilatih untuk berkemahiran dari segi hubungan dengan pelanggan penyediaan makanan, permintaan makanan. Ini akan membantu mereka bersedia untuk menghadapi dunia luar. Ini yang paling penting. Dan mereka pun dari segi interpersonal bersama dengan rakan mereka, keluarga mereka, komuniti mereka, mereka dapat mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Bila kita lihat pelajar-pelajar kita yang berada di program ini, mereka sangat berkembang dari segi karakternya. Mereka bersedia untuk berhubung dengan orang ramai, boleh berkomunikasi dengan baik dan yakin dengan diri sendiri. Itu yang kita hendak pada pelajar-pelajar kita. Ya, bukan sahaja bijak dari segi teori tapi juga berketerampilan. Jadi untuk QSR sendiri, mungkin boleh kongsikan apa di antara modul yang diajar kepada para perantis ini? Modul dia adalah balik kepada penyediaan makanan, perkhidmatan pelanggan dan pengurusan restoran. Itu yang pentinglah secara asasnya. Di samping itu dari segi teorinya. Dan modul yang paling penting adalah bekerja di restoran itulah. Jadi ini modul yang tidak boleh sebenarnya diajar di dalam buku. Perlu melakukannya secara setiap hari melalui praktikal, menghadapi pelanggan dan pelbagai situasi dalam menguruskan pelanggan. Mungkin saya nak tambah di sini, dari segi modul itu satu, tapi mereka juga diberikan allowance. Allowance untuk mereka menjalankan program ini, dan juga insentif yang sama diberikan kepada pekerja-pekerja lain di restoran. Jadi ini menggalakkan lagi mereka untuk melibatkan diri dalam latihan praktikal ini, satu. Nombor dua, memberikan mereka sedikit sumber kewangan untuk mereka menambahkan keupayaan mereka dalam kehidupan dan juga menyimpan atau menabung untuk masa akan datang. Kita melibatkan juga pelajar-pelajar dari peringkat B40 ni kerana mereka ni memerlukan mungkin pendidikan saluran pendidikan alternatif supaya mereka juga tidak tercicir daripada sistem pendidikan di negara kita ini, kerana ini merupakan sumber kewangan juga untuk mereka. Ya, betul. Jadi ini antara salah satu kebaikan program SLDN ini berbanding dengan kaedah-kaedah untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia yang lain, di mana SLDN khas terutamanya akan mendapat allowance. Jadi para perantis akan mendapat allowance sambil belajar, sambil juga mendapat allowance, juga akan mendapat pengalaman sewaktu bekerja di syarikat. Mungkin bergerak ke hadapan, bagaimana perancangan daripada pihak Yayasan Jacob sendiri? Mungkin selepas ini akan menambah lagi bilangan modul selepas ini selain daripada F&B, Tuan? Kerana kita dah melihat kejayaan program pertama kita ini dan juga
maklum balas atau feedback daripada ibu bapa dan pelajar. Kami berhasrat untuk mengembangkan lagi program ini, pertamanya di Johor dan insya-Allah di seluruh negara lah. Yang penting di Johor ni kami akan mengembangkan di sekolah lain. Sekarang kita 2 sekolah, 25 pelajar batch pertama. Kita akan kembangkan di sekolah-sekolah lain dan juga kembangkan penibatan mereka di restoran-restoran yang lain. Jadi kami harap dengan mengembangkan program ini akan jadi melibatkan lebih ramai lagi pelajar-pelajar di peringkat B40 dan juga pelajar-pelajar secara amnya. Ya. Tuan Haji. Haji? Yang pertama ini sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Encik Rozaini daripada pihak Yayasan Jacob. Sebab tanpa mereka kami tak dapat melaksanakannya. Ya. Yang keduanya, yang utamanya adalah dari segi pembangunan karakter yang disebutkan karamah insaniah. Itu yang disebut-sebut. Kita nak pelajar-pelajar kita yakin, boleh berinteraksi dengan baik dan hormat menghormati antara satu sama lain. Elemen-elemen itu dimasukkan dalam program ini. Dan dari segi program ini, kami amat berbesar hati jika pihak Yayasan Jacob dapat melakukan perluasan. Sebenarnya, Syafiqah, dari segi perbincangan itu telah diadakan. Oh, dah ada dah. Tapi bila Cik Rozani dah sebut tu, saya lagi gembira lah. Terima kasih diucapkan atas kerjasama ini. Dan kami amat menyengalu-ngalukan kerjasama yang diberikan dan komitmen kami amat tinggi. Agar perkara ini dapat kita teruskan, diperkembangkan, agar memberi ruang kepada semua pelajar, terutamanya golongan B40. Yang mereka perlu diberikan akses sama untuk pendidikan. Itulah utama kita. Baik. Jadi kepada para perantis yang terlibat dalam program SLDN ini, diharapkan agar semuanya terampil. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Hafiz Samad, Pengarah Pendidikan Negeri Johor, dan Tuan Rozaini Muhammad Sani, Pengerusi Yayasan Jacob, kerana sudi bersama dengan kami hari ini untuk menerangkan lebih lanjut mengenai program SLDN ataupun Sistem Latihan Dual Nasional ini.